Nama saya Nanda Siti Budi Julianto dari Grade 1 Barisan Cikgu Kepada Ramai. Saya ingin berbagi cikgu tentang beberapa topik yang berkaitan dengan subjek ini. Tapi sebelum itu, boleh saya tahu sedikit tentang diri cikgu? Okay, terima kasih Nanda Zati. Kami sudi buat saya. Baik, nama saya Puan Haliza binti Abdul Rahman, berumur 47 tahun, dilahirkan di Sungai Petani Kedah. Ibu bapa saya itu berasal dari Sungai Petani Kedah, dan tempat saya tinggal di Sri Kembangan selama sekarang ni. Saya tinggal di situ bersama keluarga. Bersama keluarga, dan ialah kerana saya sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak, dan saya adalah seorang guru di SMK Putrajaya Presiden Semenanjung. Seperti yang kita tahu, konsep gagasan satu Malaysia yang telah dikenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama untuk meningkatkan dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian kawalan Malaysia. Namun, walaupun negara kita telah mencapai kejayaan dalam membentuk perpaduan dalam dan hubungan yang baik dalam kalangan etnik, masih terdapat sedikit sedikit kepincangan lah dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan etnik. Jadi soalan saya, apakah antara cabaran-cabaran yang menjadi duri dalam daging untuk mengeratkan lagi hubungan dalam perpaduan baik, ya, betul-betul. Sekarang ni kebelakangan ni memang cabaran dari segi etnik, maksud saya dari segi perpaduan tu memang sangat ketara. Okay? Antara cabaran dia yang tidak berapa sangat tu adalah dari segi lokasi tempat tinggal lah. Okey, lokasi tempat tinggal di mana dari segi lokasi maksudnya luar bandar dengan bandar, ataupun Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Okey, tapi itu sebenarnya benda tu dah lama dah berlaku, dan maksudnya tidak menjadi satu masalah terutama bagi penduduk di Sabah dan Sarawak. Cuma di Semenanjung tu agak masa tu benda tu masih ada lagi lah, walaupun dasar percara pintar dilakukan oleh British. Cuma yang terkini adalah duri dalam daging seperti yang dikatakan tadi itu sebenarnya adalah isu berkaitan tentang politik. Okey, di mana orang-orang politik untuk menagih undi mereka menggunakan isu perkauman untuk mengaut undi mereka lah. Dan itu memang satu sensitiviti terutama bagi orang Melayu. Okey, kerana isu perkauman ini sangatlah sukar bagi mereka untuk adakan perpaduan. Soalan yang kedua, pada pendapat cikgu sendiri, adakah rakyat Malaysia dikatakan bersatu padu, contohnya dari segi budaya dan sebagainya? Bagi pendapat cikgu lah, adakah penampakan itu bersatu padu ke tak? Okey, apa yang pada pendapat saya lah, sebab kita dah lama mencapai kemerdekaan. Lepas kita merdeka, maksudnya isu perpaduan ini satu janggal. Jadi macam-macam usaha yang kerajaan telah lakukan untuk jadikan rakyat kita wujudkan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum itu. Baik, setakat ini memang nampak wujudnya perpaduan terutamanya dalam sistem pendidikan, di mana pelajar pendidikan sama ada peringkat sekolah rendah, menengah dan APTA. Ya, jadi bila kita dah bersatu dari segi pendidikan, jadi benda itu tidak merupakan satu yang janggal lagi lah. Okey, yang kedua dari segi sukan dan permainan. Sukan dan permainan ini merupakan salah satu langkah untuk kita mengeratkan perpaduan, di mana ketika kita bersukan, semangat kenegaraan, kesukanan, betul, kesukanan, bukan kenegaraan, kesukanan Malaysia boleh itu memang kita tanam. Tak ada lagi isu perkauman kat situ, kan? Dan yang ketiga adalah dari segi kebudayaan. Ketika sambutan kebudayaan, contohnya macam kita tengok baru ni kan, sambutan Hari Merdeka. Okey, pelbagai kaum turut melibatkan diri dalam upacara sambutan Hari Merdeka. Jadi kita rasa macam
satu kebanggaan menjadi warga negara Malaysia yang mempunyai masyarakat yang majmuk. Macam tu. Isteri saya tadi kan kita dah tahu yang rakyat Malaysia bersatu padu dari segi budaya dan sebagainya. Jadi saya nak tanya lah, berkaitan juga kalau pendapat cikgu sendiri, bagaimana proses penyebaran budaya yang diterapkan dalam rakyat Malaysia? Okey, antara proses seperti yang saya telah sebutkan tadi, pendidikan. Okey, dan yang kedua adalah dimainkan oleh dasar kebudayaan kebangsaan oleh pihak kerajaan sendiri. Contohnya dalam program Citawarna Malaysia. Jadi Citawarna Malaysia ni setiap tahun sebenarnya sebelum COVID melanda negara kita memang kita adakan, di mana dalam satu pasukan persembahan mereka mempersembahkan pelbagai jenis tarian kebudayaan, gabungan tarian kebudayaan daripada etnik daripada seluruh Malaysia kita. Dan Citawarna Malaysia itu kadang-kadang kita buat sempena dengan pelancongan negara kita, promosi pelancongan ke negara kita, ke luar negara. Okey, kemudian kita buat juga di luar negara, kita juga buat dalam Malaysia setiap tahun. Okey, dan yang kedua seperti yang saya cakapkan tadi, iaitu sukan lah. Okey, sukan yang kita kenalkan di sekolah pun antaranya program-program seperti RIMOK. Okey, kemudian temasya sukan sekolah, kemudian SUKMA, sukan universiti, kemudian MSSM, SUKMA, semua tu memang kaedah untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Terusnya boleh saya tahu juga tentang pendapat cikgu, apa yang cikgu rasakan tentang mengapa adat Islam Melayu ini yang dibutuhkan? Baik, itu tidak dinafikan kerana kebanyakan generasi muda kita lebih terpengaruh dengan budaya barat ataupun budaya bahasa sekarang ni daripada K-pop kan, daripada Korea. Jadi pengaruh itu biasanya datang daripada media sosial lah, media masa, media sosial itu adalah pengaruh media utama yang menyebarkan kebudayaan daripada situ. Jadi bagi mereka jika mengamalkan kebudayaan itu dianggap sebagai up to date kan, bagi generasi muda sekarang. Soalan yang saya nak tujukan kepada cikgu, apakah contoh elemen dan budaya atau adat yang dikerjakan oleh suatu masyarakat di Malaysia yang mempengaruhi masyarakat budaya lain di Malaysia kita? Di Malaysia. Baik, antaranya lah contohnya seperti ketika perayaan, contohnya semasa perayaan Tahun Baru Cina, mereka akan memberi kita panggil ampau lah, ampau ataupun kita duit kepada keluarga mereka. Jadi budaya itu perkara itu adalah bagus bagi kita lah. Jadi diamalkan juga oleh orang Melayu ketika menyambut hari raya, juga memberikan wang keluar satu, kita panggil wang lah, duit raya, semua duit raya kepada saudara mara. Jadi tujuannya semata-mata untuk mengeratkan lagi silaturahmi. Jadi itu bagus, budaya yang bagus kita ambil. Bagi saya tak ada masalah lah. Okay. Baik, ada lagi beberapa contoh iaitu ketika perkahwinan, iaitu kita juga mengamalkan aktiviti macam bersanding, memakai inai. Apakah persepsi cikgu sendiri terhadap kaum lain di Malaysia? Sebab kita kan ramai kan kaum di Malaysia, dalam Muslim. Pada pendapat saya, semua kaum di Malaysia memainkan peranan penting untuk membangunkan negara kita. Jadi semua orang, semua rakyat Malaysia ada tugas masing-masing dalam bidang masing-masing untuk membangunkan negara. Jadi kita tidak boleh menafikan hak kaum lain sebab semua itu memang dah termaktub dalam perlembagaan kita kan, dalam perkara 152. Okey, maksudnya di sini kaum lain juga, hak kaum lain juga kita tidak boleh menafikan. Jadi mereka juga kaum-kaum lain juga memainkan peranan memajukan negara dalam apa sahaja bidang. Jadi hak mereka kita tak boleh nafikan. Baik, jadi maksud saya di sini tolak ansur sesama kaum itu sangat penting. Sebab matlamat kita semua sama, adalah untuk membangunkan negara. Jadi benda tu pentinglah, kita tak boleh menepikan hak mereka. Mereka juga membayar cukai kepada negara. Mereka juga bersama-sama memajukan, mereka juga sama-sama menaikkan, merancangkan ekonomi negara kita. Okey?
harapan cikgu sendiri berkenaan dengan perpaduan kaum di Malaysia? Harapan saya semoga perpaduan kaum negara kita semakin baik. Okey, sebab kebelakangan ni isu perpaduan kaum diungkit kembali, okey, oleh beberapa orang ahli politik. Jadi kita tak nak, kalau boleh, negara kita menjadi pecah kaca disebabkan tak ada perpaduan. Okey, disebabkan masyarakat majmuk negara kita saling bertelagak. Apabila negara kita tidak aman, saling bertelagak, maka ekonomi kita sukar untuk digemblingkan, maksud dia. Jadi pelabur pun tak akan masuk kalau ke negara yang tidak aman, yang pecah kaca dia, betul lah maksud saya. Jadi kita kena first sekali dari segi dari segi perpaduan, dari segi sosial, kita kena fokus sosial daripada politik, bawa kepada sosial, baru pergi kepada ekonomi. Jadi kita nak semua tu selari, semua tu meningkat. Jadi tak nak ada berlaku lagi pecah kaca ataupun pergaduhan antara kaum. Itu harapan saya. Boleh saya tahu apakah caranya cikgu sendiri untuk macam untuk seseorang itu melahirkan anak muda yang beradab dan beretika? Baik, maksudnya untuk mewujudkan jati diri dalam kalangan anak muda, pertamanya kita ambil daripada bawah, dari keluarga. Keluarga mesti menggalakkan anak-anak mereka supaya menjadi anak yang yang beretika, anak-anak yang saling menghormati antara kaum. Baik, kemudian kita bawa ke peringkat sekolah juga. Pihak sekolah, pihak guru-guru mesti selalu menggalakkan pelajar-pelajar supaya saling hormati antara kaum. Tak kira lah kaum mana pun, kalau pergi ke negara luar pun kita kena respect. That means kita kata hormat, respect each other. Okey, jadi kalau kita nak orang hormat kita kena hormat orang. Jadi benda tu sangat penting, okey, untuk melahirkan masyarakat yang beretika. Okey, dan selain daripada itu, pihak pemerintah juga memainkan peranan untuk mengadakan pelbagai lagi program bagi mewujudkan generasi muda yang tahu pentingnya perpaduan antara kaum, pentingnya keamanan negara, pentingnya untuk menggemblingkan ekonomi negara dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat majmuk. Boleh saya tahu juga apakah antara adat Islam yang cikgu sendiri lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan saya sebagai seorang Muslim, sudah tentulah saya mengamalkan adat segi Islam lah. Kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Okey, baik, selain daripada itu, dari segi adat Islam lain juga saya turut mengamalkan seperti biasalah. Okey, dari segi makanan, pakaian, dari segi adab cakapan, adab pergaulan. Jadi kita patuhi benda tu. Selain daripada itu, dari segi maksudnya saya dari segi amalan-amalan ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi ketika hari raya, melawat orang sakit, menziarahi orang sakit dan kematian, semua tu kita masih terus kekalkan. Adab yang baik kita kena teruskan lah. Okey. Soalan terakhir hari ini, pada pendapat cikgu sendiri, apakah salah satu cara untuk kita memupuk nilai-nilai budi dan adab dalam diri anak-anak muda berhadapan? Okey, sebenarnya banyak cara, tapi antara yang saya cadangkan adalah generasi kami, maksudnya orang dewasa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak. Maksudnya kita adalah kita bagi cermin kepada anak-anak. Guru, sama ada guru, ibu bapa, pemerintah, adalah cerminan kepada generasi muda untuk menjadi orang yang beradab. Maksudnya kita nak anak kita menjadi adab, kita nak generasi kita menjadi adab, kita nak pelajar kita menjadi pelajar adab, kita sendiri kena beradab. Jadi benda tu maksudnya apa saja amalan kita, dari segi percakapan, dari segi amalan, dari segi perbuatan, semuanya kita kena tunjukkan kepada mereka benda yang baik supaya generasi kita seterusnya akan menjadi generasi yang berkualiti, yang beradab. Okey. Terima kasih cikgu sebab sudi untuk bertemu dengan saya pada hari ini. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.